Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi fid dharain. Wa annahu Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu lima yana lul adamu mukhalifun burhanuha zal qidamu. Wa annahu lima yana lul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu. Wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu. Qiyamuhu binafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah. Qiyamuhu binafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah. Qiyamuhu binafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah. An diddin aw shibhin syarikin mutlaqa wa walidin kadzal walad wal asdiqa. Baca tu mutlaqa ya, tak ya tanwin, nak sama belakang. An diddin aw shibhin syarikin mutlaqa wa walidin kadzal walad wal asdiqa. Amdiddin aw shibhin syarikin mutlaqa wa walidin kadzal walad wal asdiqa. Wa annahu lima yanal adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu. Qiyamuhu binafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah. An diddin aw shibhin syarikin mutlaqa wa walidin kadzal walad wal asdiqa. Wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun. Seterusnya sifat pada Allah Ta'ala, waw datang dengan ataf. Jadi wajibun lahu al-wujudu, wajib Allah Ta'ala oleh wujud, wal kidam dan wajiblah oleh kidam, kaza baqaun wa wajibun wa kaza wa kal wujubil wujudi wal kidam baqaun adalah juga wajib baqa. La yushabu bil adam, sebut dah itu dia nak huraikan baqa. Baqa maksudnya la yushabu bil adam ay la yulhaqu bil adam, tak dihubungi dengan tiada, yang mana takkan binasa. Siap, mudah je tu. Yang tu itu punya sambung ini. Wa annahu lima yanalul adamu ay fawajibun annahu, atau daripada wujudu, wajiblah bagi Allah Ta'ala annahu, bahawasanya ia Allah Ta'ala ni annahu tu isim, hu tu isim bagi anna. Anna amal, amalan, nasab isim rufa' khabar, mukhalifun tu khabar bagi annahu, duduk belakang. Asalnya wa annahu mukhalifun lima yanalul adamu. Annahu Allah Ta'ala ni antara sifat dia mukhalifun adalah menyalahi siapa? Lima yanalul adamu. Mukhalifun lima yanalul adamu, bagi barang yang yanalu mengena ia ma itu adamu oleh ketiadaan. Asalnya wa annahu mukhalifun lima yanalul adamu. Allah Ta'ala ni adalah khilaf, di sebalik
daripada barang yang mengena oleh Adam, oleh ketiadaan. Murad ma yanalu adamu tu makhluk, ma siwa Allah. Pasal makhluk dia ma yanalul adamu, barang yang boleh menerima tiada, barang yang boleh menerima tiada. Murad ma yanalul adamu tu makhluk ataupun ma siwa Allah. Jadi kalau asal matan tu, kalau dengan kalam nasar, wa annahu mukhalifun bil makhluqi, itulah kita dah sebut selalu, tak susah pun dengan mukhalafatul awal dihafal dah, cuma nak tengok uslub syair tu. Jadi uslub syair tengok i'rab lah. Kalau tengok terjemah je tak jadi, tak pandai. Kalau hafal pun boleh hafal tapi tak faham apa benda dia hafal tu. Jadi kalau kita faham wa annahu liman yanul adamu mukhalifun burhanun azal kidamu, asalnya wa annahu mukhalifun lima yanalul adamu, apa murad ma yanalul adamu tu ai wa annahu mukhalifun lil makhluqi, wa annahu mukhalifun lima siwallahi. Allah Ta'ala ni dia menyalahi bagi makhluk. Apa sifat makhluk, mustahil sifat tu pada Allah Ta'ala. Cuma macam mana nak faham mana makhluk, mana sifat Allah Ta'ala, yang tu nak ambil faham. Sambung sikit tu depan lagi syarah tu. Burhanu hadzal qidamu, burhanu hadza, burhan bermula dalil tu mubtada. Burhanu hadza bermula burhan hadza ini, mukhalafah lil hawadis ni. Hadza ni kalau dalam matan burhanu hadza an, burhanu an kaunuhu mukhalifan lima yanalul adamu ni, burhan dia adalah al-qidamu, tu khabar bagi burhanu hadza. Dalil bagi sifat mukhalafah ni al-qidamu, adalah qidam. Okey, faham? Jadi dalil kata Allah Ta'ala ni mukhalafah lil hawadis apa dia? Qidam. Pasal bila Allah sabit wujud, dia qidam. Tak ada makhluk yang qidam. Semua makhluk adalah Adam asalnya. Jadi bila Allah saja qidam, lazim daripada Allah Ta'ala qidam ni, maksud dia nanti apa? Zat dia qidam, sifat dia qidam. Zat Allah Ta'ala kalau atas zat dia qidam, zat dia, sifat dia qidam, itu sebut mudah-mudah lah kan. Kalau ikut asal, bila dia bersifat qidam, tentulah zat dia qadim. Sebut Arab ni macam tu lah. Bila sifat dia bersifat qidam, tentulah sifat dia qadim. Itulah. Yang tu kena belajar sikit lah, beza qadim qidam tu. Yang tu bahasa lah sikit. Kalau tengok sekali lalu, qidam masdar. Iza sabatal qidam fahuwa qadimun. Iza sabatal baqaun fahuwa lambat. Isi fa'il baqa, ya baqa, baqa'an fahuwa baqin, ramin, qadin, radin. Iza sabata lahul baqa fahuwa baqin, fahuwa baqin. Iza sabata lahul qidam fahuwa qadim, fahuwa qadim. Iza sabata lahul mukhalafah fahuwa mukhalifun. Itu yang mukhalifun tu. Kita belajar pondok je ni ya. Belajar pondok ni tak boleh bodoh ambil terjemah je. Mana boleh. Bila nak pandai. Belajar pondok kena baca hak Arab tu, kerti hak Arab tu. Satu saya gambar, saya syarah. Kalau saya ngajar kat luar, saya tak syarah tu. Penat yang cerita dia orang. Dia orang tak kerti nak mengambil tu. Kalau hampa pun tak kerti mengambil, maksudnya hampa ni duduk zaman kepupusan ilmu pondok. Kenapa? Hampa tak dapat dah ilmu pondok. Hampa dapat ilmu orang awam, ilmu orang kampung. Apa dia ilmu orang kampung? Hampa tak kerti dah Arab tu. Yang saya sebut tu orang tak faham. Tak kerti ambil. Tak erti. Takkan nak dengar syarahan bera ambil kata orang Ta'ala mukhalafah dia. Memang dengar lama dah. Tapi hampa sendiri tak erti apa nak ambil faham Arab tu. Saya duduk pondok, mesti boleh jadi orang yang boleh melepaskan padu kifayah orang awam. Duduk pondok mesti jadi orang yang boleh melepaskan padu kifayah orang awam.
Dia nak melepas pada kepayahan orang awam ni, maksud dia macam mana? Hampa kena reti satu tu. Faham betul-betul tu nahwu dia, saraf dia, balaghah dia, akidah dia, mana asal mai ni baru biasa ni. Belum pergi tengok dalil dia macam mana kaifiat istidlal dia. Saya nak kelari esok puak-puak yang pening tu, hampa lah siapa lagi. Kalau hampa tak erti nak faham tu, macam mana nak kelari dengan dia orang? Padu pergi payah tu. Baik. Jadi asal sebut burhanu hadza, burhan ini apa? Mukhalifun, kaunuhu mukhalifan lil hawadis. Kenapa ada kaunuhu tu hadza tu? Hadza tu isyarah, mesti ada tempat musyarah ilaih. Kembali dia pada annahu, fawajibun annahu. Baca annahu tu pasal fa'il. Satu baca rafa', tak boleh baca innahu. Pasal ataf daripada fawajibun lahul wujudu. Wajiblah oleh wujud. Lepas tu wa annahu wa wajibun annahu, wajiblah annahu oleh bahawasanya Allah Ta'ala ni mukhalifun lima yanalu adamu. Dia mukhalifun lil makhluk, mukhalifun lima siwa Allah. Mesti pandai macam tu. Lepas tu burhanu hadza, burhan ini apa? Hadza tu kembali pada annahu mukhalifun lima yanalu adamu. Untuk macam mana nak kembalikan hadza tu? Ambil kaun, pasal dia anahu, tak boleh nak leburkan dia jadi isim, melainkan dengan datangkan masdar kaun. Tu kena ngaji nahwu suku tu. Kalau ni yang tu Jurumiyah tak jumpa kan? Jurumiyah asasnya nak jumpa tu baca Muhtasar pun kena belajar lah tu. Tapi kalau memang asas sebut betul, kaedah-kaedah nak faham macam mana boleh datang masdar kaun tak kaun tu, kena baca Muntawimah pun dia tak sebut kawaid tu, tapi dia tengok orang ngajar. Kalau orang ngajarnya betul, dia memang akan ajar kawaid tu. Kalau ajar masdar kaun nak dapat pada annahu, bila tak boleh nak takwil masdar pada fi'il, pasal bukan ada fi'il ataupun isim yang boleh ditakwil, kena datangkan masdar kaun. Boleh faham cakapnya tu? Boleh? Mau faham saya cakap apa? Susah dia. Boleh? Berti? Faham saya sebut masdar kaun apa dia? Tak faham? Dia an masdariyah tu lah. Allahumma salli. Wa an tasumu khairul lakum. Wa an tasumu khairul lakum. Khairun tu khabar. Mana mubtada? Antasumu. Antasumu fi'il, macam mana boleh jadi mubtada? Leburkan dia jadi mubtada. Macam mana boleh leburkan dia? Ada an masdariyah tu. Panggil masdariyah tu pasal apa? Pasal dia akan meleburkan fi'il selepas dia tu untuk jadi masdar. Apa tujuan dia? Dia tak tujuan i'rab lah. Tujuan i'rab tu apa? I'rab macam mana? Wa antasumu tu yang tu jadi mubtada. Macam mana boleh jadi mubtada? Ay saumukum. Memang mana saum tu? Lebur kan dia jadi masdar. Sauma yasumu sauman siyaman. Saumukum. Memang mana kum tu? Wa an tasumu sum an tasuma tasumu mu tu antum. Asalnya siam antum ay siyamukum. Itu pelajaran nahwu kena belajar tu. Jadi baca syairnya ni, saya dulu mengaji Allahumma salli wa sallim ala ngaji tauhidnya tak susah nak faham kalau dah biasa belajar tauhid. Jadi belajar syair ni nak apa? Belajar syair ni nak bergomoi dengan nahwu. Masa syair silap. Belajar kalam biasa, kalam nasar, boleh faham nahwu, tak heran. Kenapa? Nak heran apa? Senang. Kalau yang tu pun susah, kena pergi ngaji lagi lah kalam nasar supaya faham mubtada, khabar, fi'il, fa'il. Mana nak jadi hal, mafhum mutlak, mafhum lajli, mafhum ma'ah, nak takdir macam mana masdar tu. Itu ragam kalam syair, kalam nasar. Nasar ni bukan syair macam kita baca ni lah, tu panggil kalam nasar. Kalau kalam syair, tu lagi lah. Jadi baca syair ni tujuan dia untuk mahirkan nahwu tu. Biar masak. Maksud masak ni matang.
Biasa dengar dah bahas dia macam ni. Tak boleh ni tanggung macam ni. Muntadak dia nakirah. Muntadak nakirah pasal apa? Jadi musawwir apa. Nak pakai semua nahu tu. Jadi kalau tak pernah faham nahu, pergi ngaji lah nahu. Baru tahu langit tinggi rendah. Itu kot bahasanya. Baru tahu bahawa saja banyak lagi benda kita kena belajar. Belum lagi terpelajar. Kalau tak ambil dobit dan itu, maksudnya tak pandai lagi. Ambil faham itu, baca kitab Jawi, terjemah gitu ya. Itu tak pandai. Itu tak reti nama dia. Reti ni boleh bergomong ya. Satu kenapa mengapa tu. Syarat dia semua dalam kepala tu. Nak boleh bertumbuk. Ni bertumbuk ni. Itu tak cerita ilmu arut lagi. Cerita ilmu arut lagi. Qiyamuhu wa annahu lima yanalul adamu wa annahu mustafidun. Sama. Pasal ada tempat-tempat dia nanti dia tak sama. Kalau mukhalifun itu dah tak sama. Mustafilun asalnya mustafilun, mukhalifun mutafilun, mufailun dia tak jadi mustafilun, jadi mufailun tak ada lah, tak ada sin, tak ada mustafilun, mufailun dia tak jadi mustafilun, mutafilun jadi kalau asal wazan jadi mutafilun. Pasal apa tu buang huruf kedua mustafilun, huruf kedua mati. Kena ingat dia punya ilat dia punya ilat zihaf ilal, istilah ilmu arut. Saya tak sebut lagi ilmu arut tu. Sebut ilmu arut tu apa pino kepala. Tu kena mengaji. Ngaji pondok kena faham banyak ilmu, nak kena bergumul dengan dia sampai pakar. Kau tak tu saya mengaku jadi pondok malu lah. Malu apa? Malu lah duduk pondok tak kerti apa. Abah duduk pondok duduk mana? Duduk Patih. Duduk Patih. Masyur kan main. Tanya tu tak kerti. Yang buat pasal. Malu. Untuk orang ngaji siapa? Abang ngaji kat orang lain saya tak heran lah. Bukan saya ajar abah. Kalau kata ngaji Ustaz Mat, jangan mohon. Kalau orang kenal saya, orang kata apa? Jangan mohon ngaji kat Ustaz Mat. Kenal Ustaz Mat apa? Orang tak ngaji dengan dia kot. Ngaji itu lah. Padahal lah. Tak boleh. Pasal orang kedai saya kalau dia tanya ngaji sahabat, dia tahu mohong. Pasal apa? Bohong. Orang ngaji dengan saya bukan macam tu. Saya ngaji dengan saya, kalau dia ngaji betul-betul memang dia kutip apa yang saya ajar. Mesti dia bukan macam biasa. Dia mesti luar biasa. Maksudnya apa? Kalau dia ambil mengaji memang saya ajar, dia ambil apa yang saya ajar. Apa yang saya ajar semua dia telan. Dia bukan biasa, dia akan luar biasa walaupun ngaji jermiah. Itu saja yang sebut. Yang mana agak tak bisa belajar, bubuhlah azab macam ni. Aku ni duduk pondok lagi duduk pondok lagi. Berapa hari? Tengok muka macam tu sikit. Berapa hari mau ingat ngaji apa? ABC. Nak duduk 3 hari. Berapa bulan? Berapa tahun? Agak-agak berapa? Setahun cukup? Setahun? Mau buka macam tu. Ya. Pasal apa? Sekolah rendah pun 6 tahun. Boleh apa sangat? Sekolah menengah pun 6 tahun. Dah sebelah. Boleh apa sangat? Sampai darjah 6. Sampai SPM boleh apa sangat? Tu lama kena mengaji. Siapa dia yang mengaji sekejap? Nak ngaji sekejap, ngaji apa? Ngaji mimegi Yang orang nak ambil PhD pun cakap boleh. PhD pun bodoh-bodoh pun 3 tahun. Nak buat assignment dia kedebak sampai tak tidur malam, tak makan, duk makan Maggi. Pergi bahasa itu. Banyak dia malam, tengah malam buta nak buat cari ni nak buat assignment. Pergi dah cerita hak moden tu. Itu PhD apa dah. Macam tu lah, bohong lah. Duk pondok bukan macam tu lah. Duk pondok nak dapat ilmu sejati betul-betul. Macam mana nak mahir tu? Memang kena bergomong silap makan minum pun tak peduli guguk habis rambut ni kata apa? Fikir macam mana nak pergi faham. Tak makan, tak minum, tak tidur pun sekejap-sekejap kata apa? Nak pergi faham tu. Nak pergi faham ilmu tu yang kelahi dengan wahabi lah, apa bala lagi macam-macam. Kalau mengaji main-main cakap ada gemuk makan minum bila nak pandai. Dia kena full time punya mengaji. Tambah sat balik. Ada
Kena hafal, gentleman sungguh. Tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Oh, tak boleh. Saya sebut tu sajalah, sebut itu. Tak boleh tanya lain. Kalau ada soalan, soalan tu lah yang hamba kena tanya. Kalau biasa dah kita ilmu tauhid, dah faham dah mukhalafah, tak ada masalah apa, kan gaduh dah syarah tauhid tu. Pasal tauhid memang asas benda mengaji, kena mengaji. Ni duk ajar ni, saya duk sebut ni, saya mengajar orang pondok, saya sebutlah macam tu. Sebut nahu dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, supaya boleh reti tu. Tak tengok terjemah tak apa lah, tengok tu baca Arab tu sedap ni, baca Arab tu sedap ni. Saya baca Arab tu sedap tu, terjemah tu saya tak suka, tak suka terjemah tu. Dan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu bagi segala yang baru bersalahan. Memang lama dah faham itu. Dan dalilnya itu ialah dalil kidam, dalil sedia. Okey, saja sebut nahu sikit. Tu nahu. Sikit kalau syarah ke tauhid. Allah Taala ni bersalahan dengan makhluk. Kita belajar wujud kidam baqa' mukhalafah lil wadis sampai habis dia dengar tu. Biasa-biasa sebut dah kan. Ni makhluk ni apa? Allah wujud, makhluk Adam. Menyalahi Allah Taala tu makhluk tu. Itu tak ada. Macam mana kita boleh ada? Allah dia ada. Makhluk bukan wujud. Tak, makhluk tak duduk martabat wujud. Yang wajib wujud tak boleh duduk tu. Makhluk jaizul wujud, mungkinul wujud. Dan Allah Taala bagi kita wujud macam mana? Kita ni jirim, arad. Allah bukan jirim, bukan arad. Tu nak faham mukhalafah. Allah kidam. Lawan kidam hadis. Kita hadis. Siapa? Asal tak ada. Allah dia ada. Macam mana hadis kita? Kita jirim yang melaul farau, mengisi ruang. Lagi kita apa? Kita akan ada kebolehan untuk iltiam, hark, boleh bercantum, boleh berpisah. Kita jirim, boleh bercantum, sama ada dia satu jadi banyak atau banyak boleh pecah-pecah dengan dia. Ini sifat makhluk. Allah mukhalif daripada keadaan ni. Itu Allah Taala la yaqbalu ta'addud, la yaqbalu qismah. Tu Adam kidam, baqa'. Allah Taala baqa'. Makhluk sebalik dia, fana. Ni tak fana, memang tak fana, boleh fana. Dan sebenarnya dia setiap masa melalui proses fana. Tu nak faham satu-satu tu. Itu nak bagi faham tauhid tu. Tu tauhid kena ngaji suku, lahu kena ngaji suku, saraf kena ngaji suku, arud kena ngaji suku. Semua tu nak bagi mahir, baru nak boleh jalan betul. Baru nak boleh bertarung, baru boleh kelahi, baru boleh nak bergaduh. Dia tugut bahasa dia. Maksud gaduh tu, baru boleh nak bergomoi, baru boleh nak jadi pakar, reti, faham sungguh-sungguh. Akidahnya faham, nahunya faham, sorahnya faham. Tengok nas tu kita boleh faham, reti, sebiji tu. Kalau sambung tu, sambung lah tak? Qiyam bi nafsi. Allah diri sendiri tak ajak satu. Makhluk qiyam billah. Wahdaniyah, memang wahdaniyah Allah Ta'ala. Makhluk ta'addud. Makhluk mustahil Allah Ta'ala ta'addud, berbilang. Siapa ta'addud? Makhluk yang berbilang. Berbilang apa? Jirim dia, jisim dia, ta'addud, dia punya afrad dia satu-satu, jinsun dia, nauk dia, semua dia ta'addud. Ta'addud kat kita pun mutasil pun ta'addud, mufasil pun ta'addud. Kita mutasil pun ta'addud macam mana? Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hidung. Itu kita. Allah subhanallah. Dia wahdaniyah. Itu yang khas belajar tauhid. Wahdaniyah Allah Ta'ala. Faham daripada mukhalafah, dia tak ta'adud. Menafikan kam-kam tu, berbilang-bilang tu. Kamu tasil, kamu pasil, pizat, pisifat, bi'af'al, bil asar. Takkah ada kam-kam. Dalam asalnya 3 bab tu, termasuk tu 4 bab asar pun serupa. Makhluk je yang ada ta'adud dalam bab-bab zat, sifat, af'al. Tapi Allah Ta'ala macam mana nak tahu wahdaniyah kan pula fi'il? Macam mana nak tahu Allah saja ada fi'il? Kita memang tak ada fi'il. Tak ada fi'il apa? Kita tak boleh khalqi fi'il. Allah dia saja khaliq fi'il. Kita tak boleh khaliq fi'il. Kita kasbu fi'il. Allah khalqu fi'il. Jadi tauhid Allah Ta'ala tu macam mana? Allah saja khalqu fi'il. Makhluk tak boleh khalqu fi'il. Makhluk kasbu fi'il. Masa bila nak panggil kasbu, masa bila panggil khalqu, mesti boleh beza. Mukhalif.
Mukhalif. Kudrat. Makhluk lemah. Dia sebut apa? Tu tak fi'il lah. Makhluk lemah apa? Allah kudrat. Khilaf dia. Lemah. Lemah sebab makhluk. Ni kuat. Allah bagi kuat. La quwata illa billah. Iradah ajzu, lemah. Lemah sifat apa? Ajzu. Hai. Iradah karahah. Karahah apa maksud? Tak ada kehendak. Kita tak ada kehendak. Ada memang banyak benda tak ada kehendak. Denyut jantung. Ada benda yang istilah kat kita ittirari, ada ikhtiari. Tu huraian dia panjang. Huraian dia panjang. Macam mana sebut sekali lalu bagi dengar, kot mudah nak mengaji tu, nak faham hal lain, nak bagi ada satu kefahaman kata, oh banyak aku kena belajar, banyak kena faham. Faham tu barulah hidup boleh. Hidup ni sibuk duk mikir macam mana nak tauhid Allah Ta'ala, sibuk macam mana nak syukur nikmat Allah Ta'ala bagi satu, dan jalan nak boleh syukur satu ilmu. Baru boleh kata, alhamdulillah faham nahu, alhamdulillah faham sarah, alhamdulillah faham balaghah, alhamdulillah faham arud, alhamdulillah faham qafiyah, alhamdulillah faham tauhid, faham mukhalafah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dah faham tu dah buat apa? La ilaha illallah. Ilah ni Allah. Makhluk lemah. Makhluk tak ada, Allah yang ada. Tauhid 24 jam. Tak ada jalan lain ilmu. Tanpa ilmu dia tak boleh farak bainal haq wal batil. Antara Allah Ta'ala dan makhluk tak boleh beza. Duduk sama. Keliling ni dia tengok makhluk. Tak boleh nak up sikit, nak boleh kenal Allah Ta'ala, tak boleh. Sedangkan kebolehan mengenal tu ada. Masa belajar tak cukup syarat, tak dapat. Na'udzubillah. Ini ngajilah elok-elok. Kalau ikut musim-musim PKP apa ni, boleh mengaji, syukur banyak. Tak mengaji pula, bantu pula. Musim PKP ni melancong pula. Habis. Tahu dah. Ngajilah elok-elok. Tu sebut kudrat, iradat, ilmu. Lawan dia mukhalif, jahil. Jahil ni sebab makhluk. Ni ada ilmu. Mana ada ilmu kita? La ilma lana illa ma 'allamtana. Ilmu, hayat. Allah hayat. Lawan dia mayyit. Hayyun. Hayat lawannya mautun. Mautun, mati. Ni hidup. Allah yang ahyana, kita mati. Innaka mayyitun. Sungguhnya engkau mayat. Kita mayat. Kena sedar, boleh hidup ni Allah Ta'ala beri, baru jadi ahli tauhid, baru boleh rasa fakir ke Allah Ta'ala. Mayat. Lepas tu sama, basar, kalam tu semua tiga tu sifat Allah Ta'ala. Manusia bukan sama. Manusia pekak. Ni dengar, Allah bagi dengar. Kita dengar dengan alat, Allah mustahil alat. Yang dengar Allah. Kita pekak. Dia bagi alat. Dengan alat tu dia bagi kita dengar. Melihat, Allah yang melihat, kita buta, dia bagi kita mata, dengan alat tu dia bagi kita melihat. Allah bercakap, kita bisu. Ni kita bercakap, bukan kita bercakap, Allah bagi kita, sediakan kita, zat kita. Dia bagi dengan tu pula sifat kebolehan untuk bercakap, dia yang bagi kita bercakap. Tu asas tauhid tu. Nak bagi faham mukhalafah, Allah mukhalafah dengan makhluk. Jadi makhluk ni mesti dalam bab kamalat, khasnya sifat 20 tu, mustahil makhluk itu sifat dia. Bahkan makhluk asal makhluk mustahil ada sifat kamalat ni. Mukhalif daripada sifat Allah Ta'ala, itulah sifat makhluk. Betul nampak macam makhluk ni sempurna je, ada tengok ada dah langit bumi macam sedia je, macam kodim je. Pada dulu sampai sekarang tengok matahari tak kosak-kosak pun macam bakar je, macam bakar. Tengok Allah macam kita, macam serupa je, bunyi bahasa kita sikit. Qiyam min nafsi, kita pun boleh berdiri sini, boleh berdiri ni, boleh cek makan, boleh cek minum, boleh ada motor, tak peduli lah mak bapak siapa, duit banyak, kita pun boleh berdiri sendiri. Macam tu ke faham diri sendiri? Itu ke faham dia? Qiyam min nafsi wahdaniyah, aku seorang je, tak perlu dah siapa-siapa, aku seorang pun boleh hidup. Tak ada makanan, mati itu kan masuk wahdaniyah. Kudrat yang kita rasa kedekat yang ada kat kita tu ke kudrat. Ada kehendak kat kita, ada ikhtiar tu, itu dia panggil iradah.
Samak pasal kalam, dengan kita melihat pakai mata, dengar pakai telinga, mulut bercakap. Ada benda yang tak boleh nak bercakap pun pasal ilmu tak ada. Yang ni kita kata sifat kesempurnaan kita. Yang tu yang kena kenal diri, faham fakir kita, fuqara ila Allah, iktiraf kita nanti Allah huwal ghaniyul hamid. Dialah ghani. Kita ni apa? Istighna, iftiqar kul ma'adahu ilaih. Semua kita ni makhluk berhajat kita kepada Allah Ta'ala semata. Allah istighna an kulli ma siwahu. Tak hajat dia daripada sesuatu. Yang tu pun kalau kita biasa belajar tauhid, jumpa dah tu. Mudah-mudahan dia faham kita, mudah kita faham tauhid tu. Asal bicara syarah tu, syarah mukhalifun lima yanalul adam. Apa dalil mukhalif? Kidam. Macam mana boleh jadi dalil kidam? Kidam sedia. Yang sedia hanya Allah Ta'ala. Makhluk semua baru. Bila makhluk ni baru, Allah yang jadikan makhluk dengan condition makhluk. Dia jirim, dia arad. Jirim yang malaul farah. Arad sifat yang menumpang di jirim, sama ada besar kecil. Makhluk ni sifat dia adam, sifat dia fana. Asal fokus kidam tu. Jadi kidamnya Allah Ta'ala mendalilkan adamnya makhluk, mendalilkan mukhalafahnya Allah Ta'ala daripada makhluk. Jadi dalil mukhalafah adalah dalil kidam. Kerana kalau Allah Ta'ala mumasalah, Allah Ta'ala serupa dengan makhluk, ini makhluk ada mula, Allah ada mula. Kan orang PL tu. Makhluk hidup, Allah Ta'ala hidup. Kan orang PL tu. Mana ada makhluk hidup? Jadi bila makhluk mukhalafah, tentulah bila Allah hidup, makhluk mesti sebalik dia. Mesti mati. Ni hidup. Allah yang bagi hidup kita. Simple je disebut. Kita dah berdalil tu. Cuma kalau sebut satu-satu sampai cerah dalam fikiran, khas tu memang kena ngaji bab tauhid lah. Jadi kita belajar syair macam ni antaranya nak bagi lalu sekali lalu apa dia adalah syair, apa yang nama atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Bagi lalu sekali lalu cukup ke? Tak, tu baru first level. Lalu pula sekali lagi second level. Lalu pula sekali lagi third level. Saya dulu pun mengaji berapa kali ni. Ngaji Bang Datuk lu mula-mula first level. Lepas tu baca kitab pula yang ada syarah, baca Ittihaful Murid, syarah Abdul Salam. Itu second level saya mengaji. Lepas tu mari sini kat Batik dan ngaji. Memang dia baca kitab ni pun Tuhfatul Murid. Dia baca syarah Jaharah, Tuhfatul Murid. Itu level ketiga. Level ketiga nak ambil faham satu. Lepas tu kita lah pula level keempat telaah pula. Lepas tu kalau disebut saya sendiri buat apa? Ngajar pula apa yang dah belajar tu untuk jadi level 5. Dah faham boleh ngajar pula. Dan ngajar kita akan rasa lah level tu. Siapa dia apa masalah. Macam mana nak ambil faham tahap apa yang ada kita ada. Nak ajar orang awam macam mana. Orang pondok macam mana. Pondok level 1 macam mana. Level 2 macam mana. Level 3 macam mana. Baru kita akan faham perjalanan ilmu ni dia ada step by step dia. Ya. Mesti ada. Ngaji nahu, ngaji sorah pun ada step by step. Ngaji matematik pun ada step by step. Geografi pun ada, BM pun ada. Dan main badminton pun ada step by step. Main chess pun ada stage 1, stage 2, stage 3 sampai 7, 8, 10 apa. Main Angry Bird pun ada stage. Takkan mengaji tiba-tiba pandai terus melompat jadi profesional. Mana maunya sikit dalam waktu tu. Habis sikit je tu. Allah Ta'ala ni mukhalifun qiyamuhu. Tu lain lah. Situlah dulu. Jalan jauh-jauh ni letih sikit. Sebaris ya. Ada soalan? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika
كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا رب. وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وفي ذلك لما في كل ما ذكرك الذاكرون وفعلت تلك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وفي ذلك لما في كل ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك